Lepas tu Pak Angku cakap dekat kakak, dia nak susun kasut. Pak Angku buka pintu beranda dan tutup semula. Kakak yang tengah asyik baca buku tak sedar Pak Angku dah berlari ke rumah Cik, terus pergi ke ban. Pak Angku nampak Cik tengah duduk atas belantah di gigi air tempat dia cuci baju tu. Cik duduk dengan tangannya di lutut, memandang ke lautan anak padi yang menghijau. Pak Angku tak datang dekat Cik, dia tengok dari jauh. Jarak dia dengan Cik lebih kurang 30 hasta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi sebuah lagi kisah daripada Pak Angku. Bukan kisah seram tapi lebih kepada misteri. Kisah tentang seorang lelaki lembam yang baik hati bernama Cik, yang sangat berbakti pada ibunya. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sebelum masuk ke ceritanya, saya nak promote 3 buah buku yang ditulis oleh Pak Angku yang bertajuk Kisah Yunus Jilid 1, Kisah Lot dan Niskala. Semua ni kisah seram yang dialami sendiri oleh Pak Angku, Yunus dan Lot. Siapa nak dapatkan buku ni boleh pergi ke page Munawir Sang Yunus dan saya akan letakkan nombor telefon di pin komen nanti. Dan sesiapa yang nak dapatkan topi Syarul chapter ni pun saya akan letakkan kontak di pin komen nanti. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Serah. Kalau ada rezeki lebih, arwah ayah akan bawa Pak Angku sekeluarga bercuti ke kampung moyangnya yang juga berasal dari Kedah. Lama menabung, 3-4 tahun sekali, dapatlah mereka rasa balik ke tanah air. Nasib baik keluarga Pak Angku ni kecil, kalau tak memang tak merasalah balik kampung. Cuti musim panas selalunya lama, sampai 10 minggu. Untuk pengetahuan, Pak Angku ni tinggal dekat luar negara, sebab tu cutinya panjang. Dekat kampung tu ada seorang pemuda lembam dan lurus bendul yang mereka panggil Cik. Cik dan ibunya yang nyanyuk dan lumpuh bernama Tok Munah menumpang di sebuah rumah orang terkaya di kampung tu. Rumahnya kecil je, cukuplah untuk mereka 2 beranak. Rumah Cik ni tak ada elektrik. Bukan orang kaya tak nak sambungkan, tapi Tok Munah tu takut dengan lampu yang terang. Biasalah orang nyanyuk kan, macam tu lah. Jadi Cik hanya gunakan pelita. Ayah Cik dah lama meninggal dunia. Cik ni orangnya kaya dengan senyuman dan akan buat apa saja kerja asal dapat upah. Suruhlah apa pun, Cik akan buat sedaya dan sehabis baik. Orang kampung memang sayangkan Cik ni. Masa tu Cik dah berumur 30-an. Disebabkan seumur hidupnya bekerja kampung, Cik nampak lebih tua dari usianya. Tinggi lampai orangnya, kulitnya sedikit gelap kerana selalu dipanah matahari. Garis-garis dan kedutan di mukanya dah kelihatan. Giginya sedikit jongang tapi sangat manis bila tersenyum. Hidungnya mancung, misai dan jambangnya tak terurus dan rambutnya dah jarang. Tanda akan botak di tengah kepala. Matanya sayu dengan alis yang sedikit tebal. Dah tentu orang seperti Cik tak tahu apa itu jaga penampilan. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengikut kata orang kampung, tak pernah sehari pun Cik sakit. Demam dan pening apatah lagi. Apa yang mengharukan semua orang kampung ialah santunnya Cik pada ibunya yang dah nyanyuk. Walaupun tak begitu bijak, santunnya pada Tok Munah tak berkurang. Berak kencing, makan pakai dan sakit pening ibunya tu Cik urus seorang diri. Masak, makan pun macam tu. Dengan dapur kayunya, Cik lah yang buat segalanya. Pak Angku selalu nampak putih muka Tok Munah diletak bedak oleh Cik lepas dimandikan. Lepas disuap makan dan dibersihkan,
Cik akan baring sebelah ibunya dan berbual. Sebenarnya orang kampung tak faham apa yang cik katakan. Sebutannya tak jelas dan gagapnya teruk. Hanya Tok Munah je yang faham. Nasib baik orang kaya tu tak kedekut dan selalu jaga kebajikan cik dan Tok Munah. Dekat belakang kampung tu ialah terusan Wan Mat Saman yang terkenal dekat Kedah. Orang kampung panggil Ban, dan dekat Ban itulah tempat Pak Engku dan kawan-kawan main. Sawah padi dekat belakangnya terbentang sarjana mata memandang. Selain sawah yang beratus relung, orang kaya tu pun ada usahakan perniagaan ayam daging dan telur. Dan cik lah yang ditugaskan untuk jaga ayam-ayam tu. Bila tiba musim padi, cik akan bekerja di sawah. Rezeki cik sentiasa murah. Tak pernah sekalipun dia beli beras. Kesihatan Tok Munah semakin lama semakin merosot. Cik makin risau. Dahlah ibunya nyanyuk. Semuanya cik hadap dengan sabar dan redha. Pak Engku dan kawan-kawan kampung selalu ikut cik pergi ke mana saja kalau dia tak bekerja. Perangai cik ni macam budak-budak sikit, sebab tu kanak-kanak sebaya Pak Engku ni suka dengan cik. Cik akan main apa saja permainan yang mereka main. Bila kesihatan ibu cik tak mengizinkan, Pak Engku dan kawan-kawan akan tunggu bawah rumahnya. Cik lebih pentingkan ibunya dari dirinya sendiri. Sakit Tok Munah ada pasang surutnya. Disebabkan dah terlalu tua, akal manusia akan menyangka yang Tok Munah akan meninggal dalam masa terdekat. Allah tu maha merancang. Sebulan sebelum kematian Tok Munah, Pak Engku yang sangat rapat dengan cik dapat rasa perubahan yang ketara pada cik. Cik sentiasa berbau wangi walaupun peluhnya mencurah-curah. Mukanya nampak tenang, bercahaya. Dia dah tak macam kebudak-budakan macam dulu dan selalu menolak untuk bermain. Cik selalu duduk tepi ibunya, tak nak tinggalkan Tok Munah seorang diri. Dipandangnya ibunya tu dengan penuh kasih sayang. Orang kaya tu pun tak suruh cik bekerja. Pak Engku dan kawan-kawan lah yang seronok bagi ayam makan, kutip telur dan buang najis ayam. Bila dapat upah, mereka akan habiskan dekat kedai mainan hujung kampung. Rumah kampung yang Pak Engku sekeluarga tinggal ni rumah pusaka moyang dia. Letaknya seberang jalan, betul-betul berhadapan rumah cik dan rumah orang kaya tu. Beranda besar rumah pusaka ni tempat kegemaran Pak Engku. Selain nyaman dan berangin, Pak Engku boleh nampak apa yang cik buat. Cik akan tersenyum setiap kali bertentang mata. Jadi Pak Engku tahu apa yang cik buat sepanjang lebih sebulan sebelum kematian Tok Munah. Ibu Pak Engku rajin juga sediakan juadah petang seperti serawar ubi kayu dan bubur kacang. Pak Engku lah yang kena hantar makanan tu ke rumah cik. Entah kenapa, Pak Engku dah kurang minat nak main dengan kawan-kawan dia, sebab Pak Engku lebih berminat untuk dekat dengan cik yang dah banyak berubah tu. Suatu petang, ibu Pak Engku masak bubur jagung. Macam biasa, Pak Engku dah tak sabar nak hantar juadah tu ke rumah cik. Bila makanan siap dibungkus, dengan senang hati Pak Engku pergi hantar ke rumah cik. Masa tu cik dekat dapur tengah masak nasi. "Cik, ni mak suruh bagi cik," kata Pak Engku sambil hulur periuk kecil berisi bubur. "Terima kasih," kata cik. Pak Engku masih tak perasan perubahan pada cik. Lepas tuang bubur dalam mangkuk, cik naik ke ibu rumah dan duduk tepi ibunya nak suap bubur jagung yang masih panas. Cara cik sentuh ibunya, bangunkan ibunya yang terbaring, suapkan ibunya sangat lemah lembut. Cinta sungguh cik pada ibunya. Cik meniup-niup bubur yang masih panas tu sebelum suap ke ibunya. Tok Munah makan dengan berselera. "Sedap tak mak?" "Mak Arah bagi," kata cik. Baru Pak Engku perasan sebutan cik dah jelas, tak gagap dan tak berbunyi macam lidahnya tebal sebelum ni. Walaupun tak diajak, Pak Engku duduk di pintu ibu rumah. Macam-macam cik bercerita pada ibunya. Pak Engku macam tak percaya. Tenganga Pak Engku bila dengar cik bercakap dengan lancar. Pak Engku berniat nak bagi tahu kawan-kawan tentang berita panas ni. Tapi tak tahu kenapa, bila kawan-kawan sebut tentang cik, Pak Engku langsung terlupa tentang cik dah boleh bercakap dengan lancar tu. Cik pun dah jarang keluar rumah. Dia lebih banyak dengan ibunya. Macam biasa, setiap petang Pak Engku akan hantar juadah ke rumah cik. Sebenarnya setiap hari cik akan terima makanan dari orang kampung bila tahu keadaan ibunya. Mesti ada rezeki dua beranak tu, kiriman dari orang kampung. Suatu petang, Pak Engku nampak cik keluar, naik basikal bawa parang tersisip di pinggangnya. Pak Engku tahu cik akan cari kayu getah nak buat kayu api dekat dapurnya tu. Pak Engku juga tahu dekat mana cik selalu cari ranting dan dahan yang tumbang dan tahu jalan pintasnya. Pak Engku terus berlari menuju ke tempat cik selalu cari kayu api. Di sebuah kebun getah yang luas berpagar kawat besi, tapi pintunya tak ada. Selain ban, kebun getah yang bersih tu juga jadi tempat bermain mereka. Cik sampai dulu dan bawa basikalnya masuk dalam kebun getah. Pak Engku pun sampai. Tercium haruman di badan cik. Cik tersenyum pada Pak Engku. "Nak cari banyak, nanti cik dah tak boleh cari dah," kata cik. "Cik nak pergi mana?" "Cik nak pergi jauh, nak pergi tempat cantik." "Cik nak kahwin?" "Cik nak kahwin dengan siapa?" tanya Pak Engku.
Cik tak menjawab. Dia tersenyum je. Masa tu muka cik semakin berubah. Giginya yang dulu berkarat dah tak berkarat. Jongangnya dah surut, tak tertonjol macam dulu. Garis-garis halus dekat muka pun dah tak ada. Janggutnya yang dulu tak terurus dan sedikit beruban, sekata cantiknya. Uban-uban diganti dengan janggut hitam. Dari dulu sememangnya kuku jari cik ni pendek dan bersih. Cik tak duduk sini dah nanti? Tak syok lah, kata Pak Angku. Cik akan selalu datang, kata cik sambil ikat seberkas ranting getah tua. Pak Angku dan cik cari lagi ranting dan dahan gugur. Selalunya dekat kebun getah tu banyak nyamuk, tapi hari tu dengungan nyamuk langsung tak dengar. Bau wangi semerbak. Pak Angku teringat pada minyak wangi nenek dia. Lembut, harum dan mengasyikkan. Bauan bunga hutan yang ramai tak tahu namanya tersangat harum. Pak Angku dan cik bersembang dan ketawa. Walaupun masih terlalu muda waktu tu, Pak Angku dapat rasa mereka ditemani seseorang. Tak nampak kelibatnya, tapi kehadirannya memang terasa. Terasa damai. Banyak juga ranting dan dahan yang cik kumpul. Semuanya diletakkan atas pelantar basikalnya dan diikat kemas. Dah cukup ni, cik nak balik. Nak bagi mak mandi, kata cik. Kita tengok siapa sampai dulu, kata Pak Angku. Berlari pulang ke rumah. Pak Angku berlari selaju yang boleh sebab nak sampai dulu. Tak lama pun jalan pintas tu memang dekat kalau dibandingkan dengan jalan kampung yang akan cik lalu ni. Pak Angku yakin dia akan sampai dulu. Sampai dekat rumah, Pak Angku meluru ke beranda. Dia nampak cik dah jerang air untuk mandian Tok Munah. Berkas ranting dan kayu diikat tadi dah tersusun elok bawah paru rumahnya. Pak Angku pelik. Kalau ikutkan, cik tak sampai lagi walau selaju mana dia kayu basikalnya. Cik terbang ke? Cepat betul dia sampai. Berkepul asap naik dari dapur rumahnya tu. Perkara inilah yang jadi asbab yang kuat kenapa Pak Angku sangat tertarik dengan cik ni. Kenapa cik berubah, bercakap tak gagap dan jelas butir bicaranya. Kenapa cik berbau wangi? Adakah Pak Angku seorang je yang perasan? Malam tu bulan penuh di langit. Lepas makan dan solat isyak, Pak Angku dengan kakak dia suka duduk dekat beranda baca buku. Rumah cik yang disimbah cahaya bulan nampak indah. Cantiknya tak sama dengan rumah-rumah kampung lain. Masa Pak Angku duduk menyangga tangan atas pagar beranda, dia nampak cik keluar dan tutup pintu dapur rumahnya. Cik berjalan ke belakang rumah, kemudian naik atas ban. Suasana sangat terang. Pak Angku boleh nampak semuanya. Hati mula tertanya-tanya, apa yang cik nak buat? Pak Angku tak tahu kenapa dia taksub sangat dengan cik ni. Lepas tu Pak Angku cakap dekat kakak, dia nak susun kasut. Pak Angku buka pintu beranda dan tutup semula. Kakak yang tengah asyik baca buku tak sedar Pak Angku dah berlari ke rumah cik, terus pergi ke ban. Pak Angku nampak cik tengah duduk atas pelantar di gigi air tempat dia cuci baju tu. Cik duduk dengan tangannya di lutut, memandang ke lautan anak padi yang menghijau. Pak Angku tak datang dekat cik, dia tengok dari jauh. Jarak dia dengan cik lebih kurang 30 hasta. Di satu tempat, terusan tu atau ban tu melebar sikit dan ada kunci air kecil yang dekat depannya penuh dengan pokok rumbia. Pokok rumbia tu tumbuh berjajar dan panjangnya sayup-sayup mata memandang. Tempat pokok rumbia tu bersambung dengan hutan macam pulau di tengah bendang. Pak Angku pernah pergi situ dengan kawan-kawan walaupun dilarang keras oleh orang dewasa. Orang kampung panggil tempat tu Pulau Rumbia. Tiba-tiba ada satu cahaya menegak keluar dari Pulau Rumbia tu. Cahaya tu macam menari-nari atas pucuk padi yang meliuk-liuk disapu angin. Pak Angku tengok dengan penuh keheranan. Cahaya tu bergerak perlahan sampai ke kunci air. Cahaya tu berhenti kejap, kemudian melayang seberang terusan dan mendarat betul-betul depan cik. Disebabkan Pak Angku menyorok di sebalik semak, dia tak nampak wajah cik, tapi dengar cik bersembang dan ketawa. Tak tahu apa yang disembangkan. Setengah jam kemudian, Pak Angku nampak cik macam nak bangun. Apa lagi, Pak Angku terus berlari pulang. Bila sampai dekat beranda, lampu dan pintu dah ditutup. Masuk je rumah, Pak Angku kena marah dengan ibu dan moyang. Mereka tanya bagaimana, tapi Pak Angku tak beritahu. Kena jugalah sedas dua. Malam tu Pak Angku tidur dan bermimpi cik pakai pakaian putih yang cantik berkilau. Esoknya Pak Angku nampak ramai orang kampung berkerumun depan rumah cik. Dah tentu Pak Angku fikir Tok Munah dah meninggal. Ibu, ayah dan moyang dah berada dalam rumah cik. Pak Angku dan kawan-kawan yang nak tahu apa yang jadi hampiri orang kampung depan rumah cik. Orang kaya tu pun ada, tengah bersembang dengan orang kampung yang lain. Dari perbualan tu Pak Angku dapat tahu yang kesihatan Tok Munah jadi sangat baik. Macam sebuah keajaiban berlaku. Tok Munah dah kenal dengan jiran-jiran dia dan makan pun tak perlu disuap lagi. Cik diberi pakaian baru dan buat kenduri doa selamat. Semuanya ditanggung oleh orang kaya yang tak pernah kedekut dengan cik tu. Lauk kampung yang dimasak jadi teramat sedap. Sirap yang dibancuh juga sangat enak. Tok Munah pun dah dimandikan dan siap dibedak cik. Masa makan, barulah Pak Angku teringat nak tanya kawan-kawan. Mereka perasan tak
perubahan wajah cik. Semuanya geleng kepala. Adakah Pak Engku berhayal? Seminggu berlalu, Pak Engku dapat tahu cik jatuh sakit. Tapi Tok Munah segar-bugar. Keputusan dibuat, Tok Munah dan cik akan tinggal dengan orang kaya. Senang nak pantau kebajikan dua beranak tu. Ramailah yang datang ziarah. Cik langsung tak buka mata, hanya terbaring atas katil. Tok Munah pula asyik usap kepala dan sentiasa cium dahi cik. Terlalu banyak jasa cik padanya. 7 hari kemudian, lepas azan subuh, cik hembuskan nafas terakhir. Jantung Pak Engku bagaikan digenggam. Susah nak bernafas disebabkan terlalu sedih. Luluh hati dengar berita kematian cik. Pak Engku tak nak keluar rumah, tapi lepas kena letih dengan ibu, Pak Engku mandi dan pergi juga ke rumah orang kaya tu. Ramai yang datang ziarah. Tok Munah tersangat rawan. Dahan bergantungnya telah patah. Mastuli hatinya telah putus. Gundah hatinya. Hanya dia je yang tahu. Suasana sayu menyelubungi rumah besar tu. Cik telah tiada, pergi untuk selamanya. Hilanglah cik dari dunia yang fana ni. Masa jenazahnya diuruskan, bau wangi yang sama bergembak-gembak di seluruh rumah orang kaya tu. Semua yang hadir tercium harumannya. Orang suci dari dosa, ahli syurga, kata mereka, kerana cik berbau sangat wangi. Urusan pengkebumiannya pun mudah dan pantas. Berbondong-bondong orang kampung iringi cik ke tempat semadiannya. Pagi yang selalunya terik, hari itu mendung berangin. Masa liang lahat dikambus dan talqin dibacakan, wangian tu semakin kuat baunya. Ada yang terpinga-pinga dengan haruman tu, tapi banyak yang seolah menikmatinya. Sebelum jemaah tinggalkan kubur cik, Pak Engku nampak ramai yang sentuh batu nisannya. Lepas selesai semuanya, Pak Engku menangis. Kalau Tok Munah hilang dahan bergantungnya, Pak Engku hilang sahabat yang sangat mulia perketinya. Bila cik dah tak ada ni, Pak Engku jadi murung dan tak bersemangat. Setiap hari Pak Engku lebih suka duduk dekat beranda. Dipanggil bermain pun tak nak. Ibu ayah mula risau. Lagipun lebih kurang 2 minggu lagi mereka akan berangkat pulang. Pak Engku mengimbau kembali kenangan dengan cik. Bermain, mengail di ban, bagi ayah makan. Cik sangat tekun dengan kerjanya. Padanlah hari kematiannya, sangat ramai orang yang datang bagi penghormatan terakhir padanya. Lepas 3 hari kematian cik, malam tu macam biasa, Pak Engku dan kakak duduk dekat beranda, bercerita dan baca buku. Ibu, ayah dan moyang pergi ziarah Tok Munah di rumah orang kaya. Tok Munah macam dah kembali pada penyakit nyanyuknya tu. Masa Pak Engku tengah termenung, dia terpandang macam cahaya pelita terpasang dekat rumah cik. Cahaya pelita tu bermula dari dapur dan naik ke ibu rumah, macam yang selalu cik buat ketika hari sama-sama senja. Sekejap je cahaya pelita tu kelihatan, kemudian gelap. Tiba-tiba, satu cahaya sama-sama keluar dari dapur rumah cik, kemudian terus masuk ke dalam rumah orang kaya ikut dapur. Pak Engku cuba cari alasan nak keluar. Pak Engku tanya kakak dia, takut tak tinggal seorang dekat rumah? Katanya tak. Pak Engku cakap dekat kakak, dia nak pergi rumah orang kaya tu. Kakak pelik, selama ni Pak Engku lebih banyak berkurung. Pergilah, tapi cepat balik, kata kakak. Pak Engku turun, sarung selipar dan melintas halaman rumah moyang. Tak tahu kenapa, Pak Engku langsung tak rasa takut. Pak Engku berjalan perlahan dan berdiri di antara dua rumah tu. Rumah cik gelap gelita, tapi tercium bau wangi yang sama. Pak Engku tak rasa seram dengan bau wangi tu, sebab dia tahu itu bau cik. Pak Engku melangkah ke ban dan sampailah dekat pelantar tempat cik mengail dan basuh baju. Kemudian Pak Engku duduk dekat situ. Rasa sedih mula terasa. Banyak kenangan dia dengan cik dekat kampung tu. Tiba-tiba Pak Engku nampak seseorang tengah meniti ban. Pak Engku perhati betul-betul. Cik, tapi cik tak pandang Pak Engku. Rupa cik sangat cantik bercahaya, pakai baju macam dalam mimpi dia. Cik tengah berjalan atas ban. Cara jalannya pun Pak Engku kenal. Perlahan cik turun ke dalam terusan, berjalan dengan tenang atas air terusan dan sampai seberang. Kemudian cik berjalan ke batas bendang dan macam nak masuk ke bendang. Kaki cik hanya sentuh pucuk-pucuk padi yang menghijau. Tenang je cik berjalan. Tapi kenapa cik bercahaya? Pak Engku terharu. Tak sangka dapat berjumpa cik, walaupun cik tak tegur dia. Cik berjalan atas pucuk-pucuk padi dan masuk ke Pulau Rumbia, lalu hilang dekat tempat cahaya tu keluar dulu. Yang peliknya, Pak Engku langsung tak rasa takut, padahal terusan tu sangat keras dan selalu ragut nyawa. Dekat jambatan yang hubungkan kampung ni dengan kampung sebelah, ada ketika bila tak ada mangsa lemas atau kemalangan, akan terdengar suara aneh dari dalam ban, minta darah. Suara tu kedengaran dari bawah jambatan pada tengah malam. Dekat tepi jambatan tu lah kanak-kanak kampung selalu mandi-manda. Pak Engku berjalan pulang. Kakak masih dekat beranda. Ibu, ayah dan moyang masih belum pulang. Kemudian Pak Engku duduk di sudut beranda, cuba merungkai apa yang dia nampak tadi. Mungkin terlalu rindu pada cik.
Kalau khayalan, kenapa ada bau cik yang wangi tu? Kalau hantu, kenapa tak rasa gerun? Malam tu lebih kurang pukul 10, mereka dapat berita Tok Munah meninggal dunia. Terang benderang rumah orang kaya tu. Kemah didirikan dan ramailah orang kampung datang membantu. Pak Engku terkaku, tak tahu nak kata apa. Baru tadi dia nampak cik, sekarang ibunya pula dijemput Allah. Hanya selang sebulan. Biasalah kanak-kanak, malam esoknya Pak Engku dan kawan-kawan main sorok-sorok. Itu pun lepas puas dipujuk. Mereka main dekat kandang ayam yang terang benderang. Hanya kandang tu je yang berpagar. Kawasan rumah orang kaya tak berpagar. Sengaja dibiarkan begitu. Giliran Pak Engku pula jadi kena cari kawan-kawan yang sangat pandai sembunyi. Masa Pak Engku tengah cari kawan-kawan dia yang tengah menyorok tu, dia tercium haruman yang sama, bau cik. Berpusing-pusing Pak Engku cari dari mana datangnya bau tu. Merata Pak Engku berjalan, cari di segenap kandang-kandang ayam tu. Sampailah Pak Engku di kandang paling hujung. Nun di hujung kandang, Pak Engku nampak cik tengah berdiri dan tersenyum pada dia. Dekat belakang cik ada cahaya menegak yang Pak Engku pernah tengok sebelum ni. Pak Engku tersenyum. Terbit perasaan rindu pada cik yang masih berdiri tersenyum dekat situ. Tak sedar air mata menitis. Pak Engku selak hujung baju Melayu untuk menyeka air mata yang gugur. Dan bila pandang semula, cik dah tak ada dekat situ. Pak Engku terus berlari ke tempat cik berdiri tadi. Bau haruman sangat kuat dekat situ. Air mata tumpah lagi. Rindukan cik. Lama juga Pak Engku berdiri dekat situ, menanti kalau cik datang jumpa dia. Tapi hampa. Entah berapa lama Pak Engku berdiri sampai kawan-kawan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mungkin bosan lama tunggu Pak Engku cari mereka. "Weh Mat, kau buat apa situ? Kenapa tak cari kita orang?" kata salah seorang kawan. Cepat-cepat Pak Engku lap air mata. Tipu mereka kata ulat masuk mata. Mereka pun bersurai sebab hari pun dah lewat malam. Malam tu Pak Engku mimpi jumpa cik dekat tempat yang sangat cantik. Ada sungai, ada pokok buah-buahan yang bermacam jenis dan rumah-rumah besar macam mahligai. Ada banyak kuda putih dan ayam-ayam yang berwarna-warni dengan ekor yang melayut panjang. Dalam sungai ada pelbagai jenis ikan besar-besar. Pak Engku dan cik macam berada di sebuah dusun yang redup. Cik sangat elok rupa parasnya, pakai jubah dan berserban putih. Mereka berdua tak bercakap, hanya saling berpandangan dan cik sentiasa tersenyum. Kemudian cik tinggal Pak Engku, berjalan ke arah kabus dan lenyap. Hilang rindu pada cik. Segak sungguh dia dengan jubah putihnya. Lepas tu boleh dikatakan setiap malam Pak Engku mimpi bertemu cik. Cik semakin berisi, semakin segak dan mereka selalu berjumpa dekat dusun yang redup tu. Mereka berdua tak bercakap pun. Selalunya mimpi tu tak lama, tapi cukup bagi Pak Engku untuk lepaskan rindu pada cik. Pak Engku teruskan kehidupan kanak-kanaknya semula. Setiap senja dia akan menanti kalau ternampak lampu pelita menyala di rumah cik. Masa nak pulang, Pak Engku ziarah kubur cik dan bercakap macam cik ada dekat depan dia. "Cik, kami dah nak balik. Tak tahu bila kami boleh datang tengok kubur cik lagi. Kami rindu dekat cik." Bau haruman pun datang bersama angin. Pak Engku tahu cik dah datang, mungkin untuk ucapkan selamat tinggal pada Pak Engku. Itu bau cik, bau yang sama yang menyenangkan. Sampai sekarang kalau ada kelapangan dan izin dari Allah, Pak Engku akan balik kampung dan singgah kubur cik. Dan sampai sekarang wajah cik tetap diingati. Cuma bauan tu Pak Engku dah tak ingat lagi. Apa yang Allah nak terjadi akan terjadi. Orang macam cik ialah insan yang terpilih. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.